Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah izin, rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dapat sama-sama kita berada dalam ruang dan peluang ini. Moga-moga kehadiran kita di sini Allah catatkan sebagai satu catatan amalan kebaikan. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, moga-moga Allah berikan ganjaran pahala sebaiknya dan sebanyaknya. Karena ganjaran pahala inilah yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, tadi waktu kita sembahyang subuh, imam bacakan satu ayat daripada surah An-Naba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Satu peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzarnakum azaban. Sesungguhnya kata Allah, kami telah pun memberikan satu amaran. Inna anzarnakum azaban qariban. Satu peringatan bahawasanya ingat azab Allah ni akan berada dengan orang-orang yang seringkali lalai dan melakukan dosa dan maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan demi peringatan telah diberikan melalui kalamnya Al-Quran dengan beberapa tanda-tanda besar azab-azab yang sangat pedih dan nyata. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Kata Allah, satu hari ini yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada satu hari ini kata Allah, kamu akan melihat apa yang telah dan akan kamu kerjakan. Apa yang telah kita buat atas dunia ni semuanya akan diperlihatkan dan akan dipertontonkan. Lalu pada ketika itu orang-orang kafir mereka akan menyatakan bahawa ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Waktu itu orang kafir dia akan bangun dan dia akan kata pada Allah, wahai Tuhan, alangkah beruntungnya kami ketika mana kami duduk atas dunia dulu ni, kami dijadikan sebagai tanah. Nescaya kami tidak akan diperhitungkan dengan amalan-amalan kami. Justru kita yang duduk atas dunia dan kita diberikan nikmat Islam dan iman, maka bersyukurlah dengan nikmat besar yang Allah bagi dekat kita ni. Tak ada lagi satu nikmat lain melainkan nikmat Islam dan nikmat iman. Dan ketika mana orang yang mendapat nikmat ini, yang dikurniakan nikmat yang besar sebagaimana yang Allah berikan pada kita, lantaran kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ini. Iman dan Islam satu anugerah besar yang Allah bagi dekat kita. Islam dan iman satu anugerah yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada kita. Dan kadang-kala kita menyepi dengan nikmat ni. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Dan kalaulah kamu nak mengira dan menghitung nikmat yang kami berikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha, kalian tak mampu hitung. Disebabkan terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan di antara nikmat yang besar, yang banyak dan besar ni, iaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kerana itulah iman dan Islam ini bila sampai kepada kita dalam dunia ketika mana dilahirkan Nabi SAW atas dunia ini, daripada satu dunia yang penuh dengan kegelapan, dan ketika mana lahirnya baginda Nabi SAW, dunia yang penuh dengan kegelapan ini, dan akhirnya diterjemahkan dengan penuh kecahayaan. Ayat yang juga dibacakan oleh imam kita tadi, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah, dan kalaulah kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung dan ganang, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nescayalah, kata Allah, akan runtuh gunung dan ganang ini. Sebab apa? Min khasyatillah. Min ni bukan makna dengan, tapi menyatakan asbab runtuhnya bukit dan gunung tadi adalah kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika mana Nabi SAW datang pada kita yang membawa sinar iman dan juga Islam, melalui berantaraan malaikat-malaikat Allah yang menurunkan wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW. Dan di antaranya mukjizat yang besar dan teragung, iaitulah Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Katakanlah wahai Muhammad, nak tak kami khabarkan satu berita baik kepada kamu, di mana berita baik ni jauh lebih baik daripada segala-galanya. Cerita kebaikan ini Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, menggambarkan bahawa satu kebaikan daripada semua benda-benda lain. Allah kata, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka duduk dalamnya. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, hari ini kita duduk dalam dunia yang serba mencabar. Dunia waktu lala ni dunia hak kita duduk ni, dunia yang penuh dengan kepalsuan. Dunia yang penuh dengan zaman fitnah. Sehingga kan bila datangnya fitnah, kita tak boleh beza dah mana satu betul dan mana satu yang salah. Dunia yang macam ni cukup kita bimbang. Kita diancam dengan pelbagai cubaan, ujian, dugaan yang sangat dahsyat dan besar. Sebab itu di dalam kitab Minhajul Abidin, kitab ni dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, di antara kitab tasawuf. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketika mana kamu duduk dalam dunia akhir zaman, ketika mana kamu duduk dalam dunia yang penuh dengan fitnah, maka lakukanlah dengan dua perkara.
Imam Al-Ghazali bagi tahu dekat kita, bila kita mai satu zaman yang penuh dengan fitnah. Imam Al-Ghazali bagi tahu pada kita dalam kitab tasawuf, bila hang mai satu zaman yang penuh dengan pancaroba, jauh dengan fitnah. Yang semacam ni, kata Imam Al-Ghazali, kamu duduk dengan dunia fitnah ni, selamatkan diri kalian dengan dua benda. Pertamanya, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut bahawa selamatkan diri kita dengan satu, iaitulah kata Imam Al-Ghazali dengan iman dan juga Islam. Dunia akhir zaman ni tak ada benda yang boleh selamatkan kita melainkan mereka yang diberikan kefahaman Islam dan juga iman. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang hanya boleh selamatkan kamu ketika mana kamu berada di atas dunia yang penuh dengan fitnah. Ketika mana kamu duduk dalam dunia akhir zaman ni, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang kedua, kamu bergerak dan kamu carilah orang-orang alim yang sedikit. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa cari orang alim yang sedikit? Pada ketika itu, orang-orang alim tidak lagi banyak dan yang lain sudah mati, sudah meninggal. Dan yang tinggal di kalangan kita akhir zaman ni hanya yang sedikit. Maka carilah, kata Imam Al-Ghazali, orang-orang alim yang sedikit. Tak ramai dah duduk dalam dunia kita ni akhir zaman, dunia fitnah ni, orang-orang alim dah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tinggal ni sikit-sikit aja. Maka kata Imam Al-Ghazali, carilah orang-orang alim yang sedikit daripada kalangan kamu. Yang lain tak banyak dah, meninggal banyak. Kita hak duduk zaman ni pun tuan-tuan kita bimbang untuk guru kita. Kalau tak ada ni tuan-tuan, tak tahu nak abang dah. Tak ramai dah tuan-tuan. Dengan dunia ni akhir zaman ni tak ramai dah yang tinggal. Sikit sangat. Kita bimbang hak yang sikit-sikit ni pun akhirnya akan tidak lagi bersama dengan kita. Akhirnya orang ni akan hilang pautan dia. Tak ada. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita sambut Maulidur Rasul. Satu peristiwa besar yang berlaku atas dunia ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nabi mai kat kita ni tuan-tuan, nak cerita tentang lahirnya Nabi ni. Saya dipahamkan tuan-tuan dah 3 hari cerita tentang Syama'il Muhammadiyah. Tapi pagi ni satu khulasah besar yang saya nak laksanakan, yang saya nak buat. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mai tuan-tuan, Nabi bawa, Nabi cerita pada kita tentang Islam dan iman. Kenapa penting Islam dan iman ni? Sebab kerana Islam dan iman lah dia akan melahirkan manusia yang penuh dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Orang yang ada takwa ini lalu Allah hamparkan kepada mereka dengan syurga. Bermula daripada saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita tentang syurga aja. Amalan yang Nabi pamerkan pada kita, amal-amal soleh yang Nabi zahirkan pada kita, semuanya menghala ke arah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita diajak untuk tidak bermusuhan. Ceritanya sebab apa? Nak masuk syurga. Kita diajar untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik. Tunaikan hak Allah. Tunaikan hak sesama manusia. Tunaikan hak jiran. Semua ni cerita tentang Nabi mengajak kita masuk syurga. Nabi sebutkan pada kita dengan ketepikan perasaan-perasaan amarah. Nabi sebut dalam satu hadis, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Nak cerita bahawa perasaan marah ni perlu diketepikan. Sebab apa? Nak cari saudara. Sebab apa semua tu Nabi cerita? Nak masuk syurga. Nabi turun dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Selepas Nabi menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi turun ke kota Mekah. Nabi sampai di Masjidil Haram. Nabi mengajar umatnya dan sahabatnya tentang salat. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Semuanya ini Nabi mengajak kita untuk masuk syurga bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai di kota Madinah dalam peristiwa hijrah. Sampai aja di kota Madinah, Nabi cerita tentang persaudaraan. Nabi kata, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu kama wa sallu. Nabi kata, afshus salam wa at'imut ta'am. Bagilah salam dan berilah orang makan. Dan hubunglah silaturahim sesama kamu, kata Nabi. Silaturahim. Dan Nabi kata, salatlah kamu pada tengah malam. Wa nasun niyamun tadkhulunal jannah. Pada ketika mana manusia lain tengah salat. Semua ni Nabi buat. Semua ni Nabi cerita tentang perhubungan sesama manusia. Dan menjaga perhubungan kita dengan Allah. Semua ni akhirnya merencanakan satu. Untuk kita masuk dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, mula daripada saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, keseluruhan Nabi cerita tentang syurga. Yang saya mai tuan-tuan pagi ni kita nak cerita tentang syurga, nak ajak semua orang masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita. Nabi kata, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Nabi kata semua umat aku ni Nabi kata kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semua umat aku ni masuk syurga, kata Nabi. Semua. Tok saya tanya banyaklah, semua masuk syurga. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semua umat aku, kata Nabi, masuk syurga. Tapi Nabi sambung tuan-tuan. Nabi kata, illa man aba. Melainkan yang enggan. Enggan ni bahasa buku. Kalau bahasa kita ni, enggan ni apa tuan-tuan? Orang suruh masuk syurga, dia tak mau. Bahasa kita ni, hak kasar sikit lah tuan-tuan. Maknanya dia ni jenis ketegang. Orang suruh masuk syurga tak mau. Nabi cerita semua umat aku masuk syurga. Illa man aba. Melainkan yang tak mau. Sahabat Nabi jadi pelik, heran tuan-tuan. Dalam pada Nabi duk cerita tentang syurga, indahnya syurga, lazatnya syurga, nikmatnya syurga. Tapi ada lagi hak tak mau masuk syurga. Pelik tak tuan-tuan? Pelik lah tuan-tuan. Heran tak? Heran. Maka sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa hak tak mau masuk syurga ni? Syurga ni tuan-tuan, bukan macam kita duduk atas dunia, boleh keluar masuk. Tuan-tuan, syurga ni indahnya dia dengan kenikmatan. Lalu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga ni? Siapa dia? Nabi kata, yang tak mau masuk syurga ni ialah mereka yang sering kali melakukan maksiat daripada Allah.
Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, Nabi cerita pada kita dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak seluruh umat Islam untuk merasai kenikmatan syurga. Jadi khulasah daripada kesimpulan daripada tuan-tuan duk cerita tentang Syama'il Muhammadiyah, Nabi sebenarnya mengajak kita semua untuk masuk syurga. Sebagaimana yang Allah katakan pada kita, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, duduklah kamu dalam syurga selama-lamanya. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itu nak masuk syurga ni tuan-tuan, dia bukan free, bukan boleh masuk lagu tu aja. Tapi orang yang nak masuk syurga, dia perlu melalui syarat-syarat ketat, SOP ketat. Macam tuan-tuan lah nak main masjid ni tuan-tuan, kena bawa sejadah sendiri, kena bawa mas, kena scan suhu, kena tulis nama. Nak masuk syurga pun lagu tu. Dia kata, masuk syurga pun kena tulis nama ke ustaz? Tak. Tapi masuk syurga ada syaratnya. Nabi cerita pada kita syaratnya ketat. So nak masuk syurga ni apa? Allah sebutkan pada kita, yang pertama, kalau hang teringin sangat nak masuk syurga, hang kena tergolong dalam kalangan orang-orang yang sabar, as-sabirin. Satu. Jadi nak masuk syurga dah? Nak. Kalau nak masuk syurga kena sabar. Ni hak mai pagi ni pasal duduk dalam majlis ilmu ni sejam 2 jam ni tuan-tuan, kena sabarlah nak masuk syurga. Boleh? 3 jam hari ni pukul 9. Dia kata tu dia saya kata orang tin, cerah tanah lah. Saya cerah tanah, saya orang tin, jangan bimbang. Saya senang je, cerah tanah saya orang tin. Lagi tak cerah tak orang tin. Tapi nampak cerah dah, aku nak orang tin ni. Saya landing tak ikut time-nya tuan-tuan. Tengah deras pun aku landing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, dah selesai. Tuan-tuan pun boleh balik dah. Perasan hari ni kita ni jenis perut orang Melayu ni. Pagi dia balun nasi dah tuan-tuan. Faham? Saya kita berhenti. Tuan. Dia tak ada jam. Tuan-tuan jangan bimbang. Saya cerah tanah seorang lah. Pertama kena sabar. Hak mai ni pasal sabar banyak lah tuan-tuan. Lama lah kita tak kuliah. Duk kuliah cara pakai laptop ya tuan-tuan. Allah, tak puas. Saya ada masjid duk panggil tuan-tuan. Masjid Lunas antaranya panggil mai duk pakai laptop pagi-pagi. Pukul 7. 6.30 mula dah buka laptop tuan-tuan. Tak tahu siapa hak tengok depan ni. Tak ada orang ke apa. Kita seorang-seorang cakap akulah gelak, akulah teriak, semua akulah tuan-tuan. Ni dia buka-buka ni rasa lega tuan-tuan ni. Tu yang nak lajak pukul 9 tu. Dia kata tu dia tak. Tak. Rasa puas tuan-tuan. Ni Maulid Nabi pula telah tuan-tuan, Allah satu nikmat besar yang Allah kurniakan pada umat Islam seluruh dunia. Kita tengok video ni tuan-tuan, Allahu Akbar, Mekah Madinah ni semayang tak ada jarak lah. Pada saya ni satu nikmat besar yang sampai pada kita waktu kita sambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal ni tuan-tuan. Waktu ni di kota Mekah dan kota Madinah semayang dah, tak ada jarak lah. Satu nikmat besar. 2 tahun kot tuan-tuan. Bukan takat tu, bahkan emas pun tak payah pakai dah di Mekah Madinah. Ni satu hadiah besar waktu bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya biasa tuan-tuan tahun 2018 ni waktu 12 Rabiul Awal ni saya duduk di kota Madinah. Pengalaman pertama saya. Alhamdulillah Allah rezekikan saya duduk di kota Madinah. Malam 12 Rabiul Awal saya sampai di Madinah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, satu malam yang rasanya seronok sangat. Tak ada dah kalam lain yang nak cerita tentang seronoknya duduk di Madinah malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni tuan-tuan tak tahu nak habaq berpusu-pusu main Madinah. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, ni sabar. Nak masuk syurga, sabar.
Ujian hak sampai ni, berat, kecil, besar semua ni, sabar. Syurga tuan-tuan. Nombor 2. Wal qanitin. Allah kata, nak masuk syurga ni, kena jadi orang hak taat dan patuh. Tak boleh soal banyak. Allah suruh solat, salat. Allah suruh semayang, semayang. Allah suruh puasa, puasa. Zakat, zakat. Sedekah, sedekah. Umrah, umrah. Haji, haji. Taat dan patuh. Ketiga. Nak masuk syurga, tuan-tuan, Allah ceritakan wal mustaghfirin. Minta ampun pada Allah banyak-banyak. Hanya yang masuk syurga ni adalah orang yang diberikan dengan nilai keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain melainkan jalan keampunan. Jadi nak selamat hidup kita atas dunia, nak selamat hidup kita atas akhirat besok, maka jalannya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pegang yang ni, mudah-mudahan kita beroleh syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang Nabi buka pada kita untuk kita menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang saleh dan salihah. Akhirnya merencanakan seluruh hidup kita dunia dan akhirat untuk menuju jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kadar itu dulu pagi ni. Cukuplah. Lapak roti canai. Kasih banyak tuan-tuan, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Maulidur Rasul pada kali ini akan menyemarakkan lagi salawat dan qasidah kita. Hari ini penuhkan hidup kita, hari ini penuhkan hari-hari kita dengan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'ait, kata Nabi, siapa man salla alayya marrah, siapa yang selawat pada aku dengan sekali selawat, maka Allah akan selawat pada dia dengan 10 kali selawat. Maka pada hari ini mari kita selawat semua pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda menyatakan rasa kasih cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebelum kita tutup majlis pada pagi ini, mari kita selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita pada Nabi. Boleh? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mudah-mudahan selawat kita menandakan bukti cinta kasih
dan sayang kita pada junjungan besar kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makasih banyak. Sekadar itu dulu pada pagi ini. Jaga diri elok, jaga lisan, jaga tutur bicara kita, jaga akhlak, jaga adab kita, jaga akidah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadar itu dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.